Okey. Baik. Board material ni dia punya grade dia uh, okey. Okey, tengok dekat skrin saya ni ada Google kan. Kan? Okey. Dekat kepala dia tu. Kat kepala board tu dia ada tulis grade-grade dia. STM grade apa semua ni. Dia tulis kat kepala dia. Kan? Jadi mudahlah kita tengok. Selalunya kita tak perasan. Sebab tulisan dia hitam juga. Sama-sama hitam. Kita tak perasan. Tak apalah, you renung betul-betul, you tengok dia ada tulisan SAA grade, SAA grade, you pukul, you bertanya-tanya ni grade apa, tulisan ni untuk apa. Ni sekarang ni dah masuk chapter ni. Segala persoalan you dah terjawab lah. Dia merujuk pada grade. Kan? Okay, you boleh tengok randomly, you pick up mana-mana kepala board ke, you tengok ada tulisan di atas tu. Tulisan tu berlambangkan grade-grade dia apa. Okay. Kita tengok board material dia. Kan? Okay, board material dia ada proof load. The maximum load a board can withstand without acquiring a permanent set. Okay, proof strength is the quotient of proof load and tensile stress area. Iaitu dia correspond to proportional limit, slightly lower than yield strength. Typically used for static strength of board, and good board materials have stress rate curve that continue to rise to fracture. Ini kalau tengok graf ni, dia nak lebih kurang actually dia pakai graf yang sama seperti stress strain diagram yang you belajar masa tahun 1 dulu. Ingat tak masa subjek material, mestilah pencerah ajar graf stress dengan strain kan. Okey, dia bentuk dia macam ni. Okey, di mana straight line ni adalah satu area, satu region kawasan yang dia boleh balik ke bentuk asal. Sofa getah kat rumah, you pergi beli tapau sekarang ni apa? Kena tapau makan kan, tak boleh makan dekat luar kan. Kan? You beli nasi lemak, you beli apa saja lauk ke, dia bagi dengan getah. Okey, getah you tarik, dia lepas balik tangan, dia balik ke bentuk asal. Kalau you over tarik, dia tak boleh balik ke bentuk asal. Okey. Ni lah sama dia. Jadi apa nama kategori untuk board material ni dia dah beritahu dah. Maksudnya dia boleh tahan serta-serta limit. Kalau lebih limit dia akan patah. Kan? Ataupun bengkok. Dia tak patah dulu. Kalau kuat sangat baru patah. Okey. Eksperimen. Saya pernah buat eksperimen. Patah board saya. Sebab terlampau kuat sangat loading yang saya letak tu lah. Kan? Okey. Tapi selalunya bengkok lah. Okey. Tapi kalau patah tu memang kuat betul lah. Kan? Okey. Okey, kita tengok slide seterusnya. Dia ada SEA specification of steel bolt. Okey, boleh baca dia ada table ni, table 89 ni. Okey, SEA grade number 1 hingga 8.2, size range. Dia ada size dia, minimum proof strength. Okey, minimum tensile strength, minimum yield strength, material dengan head marking dia. Okey. Sini memanglah ada table-table semua, tapi contoh amalan biasa kita. Amalan biasa kita, bila benda tu rosak, memang you ambil contoh, kan? You bawa ke kedai, you tunjuk kat kedai bagi yang tu lah. Kedai bagi balik ganti yang biasa tu lah. Yang sama yang rosak tu lah. Itu amalan biasa kita. Kan? Okay, tak apalah. Yang tu amalan kita. Normal lah tu. Okay. Ni contoh kalau you sendiri design daripada kosong lah. Kan? Okay. Design something new. Okay. Dan ini ASTM specification for steel bolt. Dia ada pun marking dia. Okay. Tapi apa yang penting kat sini? Kan? Okay. Mechanical property ada minimal yield strength ni. Sebenarnya apa yang penting kat sini? Kan? Okay. Yang penting kat sini adalah kita tengok kekuatan material kita tu, dia boleh tahan setakat mana. Kan? Minimum tensile strength, you kena ingat balik. Proof strength, tensile strength, yield strength tu apa. But remember balik apa yang kita belajar dalam masa tahun 1 dulu, material strength. Tensile strength tu adalah strength yang you tarik. Kan? Okay. Ni board ni, you tarik dia kan, kita guna mesin UTM, testing mesin tu, tarik saja, tarik panjang-panjang.
selagi mana dia tarik tu dia boleh tahan, dia okey. Okey, macam mana kita nak kaitan dengan subjek kita kan? Kita kaitan dengan subjek kita. Okey. Ni saya tengok book lah. Kita tengok soalan ni. Tengok soalan ni. Okey. Katalah book ni, you letak book ni, tapi application dia you pakai kat mana? Kan? You letak book ni pakai kat mana? Okey. Okey, saya buka Okey, kat mana tensile stress penting? Tensile stress penting kat mana? Yang ni ialah contoh pressure vessel lah. Pressure vessel ni tonggas kat rumah pun pressure vessel lah, tapi dia tak ada lah skru. Ni kita cerita tonggas lori minyak tu. Kita cerita tonggas lori minyak yang dia hantar minyak, share minyak Petronas dekat stesen minyak kita tu kan. Dia tu pressure vessel lah. Diikat dekat, dia guna apa? Diikat guna skru lah. Ada portion tempat yang diikat guna skru. Tapi kebanyakan dia body tu dia welding je. Kan? Ada kilang tu dekat Seremban, saya bisa pergi tengok. Okey. Apa ni nak kata, apabila diikat dengan bolt dengan skru ni, dalam tu kan dia panas. Dia panas sejuk, panas bersejuk. Okey. Dia bila contoh dia suhu panas, duduk dekat tengah matahari. Dia panas. Bila panas dia mengembang. Kita belajar fizik, bila panas tu partikel tu mengembang. Bila mengembang, adakah bolt tu dia boleh tahan kembang cara extend tu, dia mengembang kan. Itu tensile strength. Jadi kita pilih bolt yang calculation dia boleh menahan pengembangan yang di dalaman dalaman pressure vessel tu, dia boleh tahan. Kalau itu yang bolt yang kita akan pilih. Nampak nak? Itu tensile strength. Begitu juga dengan yield strength. Kalau dia over, contohlah berlaku kebakaran dekat tonggas ni kan, pressure vessel ni kebakaran. Adakah dengan kebakaran yang berlaku tu dia masih boleh, dalam tu minyak dalam tu mengembang tau, gas dalam tu pun mengembang tau, tengah mengembang apa semua, tapi adakah bolt tu dia boleh tahan? Mungkin dia boleh tahan, kita bersyukur kalau dia boleh tahan. Kalau dia fail, meletup lah pressure vessel ni. Okey. Lepas tu kemudian bomba datang, dia padam api. Semua. Okey, soalan dia, adakah bolt kita tu masih boleh tahan ataupun kita kena ganti baru? Kan? Sebabnya dia dah melebihi yield strength dia. Sepatutnya kalau keadaan normal dia boleh tahan keadaan biasa, tapi kalau berlaku kebakaran, partikel dekat cepat dia mengembang. Bila mengembang dia extendkan lagi bolt tu. Kan? Dia extendkan lagi bolt tu. Soalannya, adakah bolt tu boleh tahan? Kan? Kalau kita ada consider situasi benda tu boleh terbakar, kita pilihlah bolt yang loading dia tinggi lagi. Kan? Mahal sikit lah, tapi kita selamat lah. Kan? Terbakar pun kita tak payah ganti baru lah. Kan? Sebab nak ganti baru, nak ganti satu-satu jenuh lah juga. Kan? Okay. Itu tujuan lah. Kalau proof strength tu adalah kekuatan dia sendiri. Dia sebab kalau lebih pada load ni, dia patah terus. Kan? Okay, load ni dia patah terus. Okay. Okay. Baik. Kita tengok balik slide kita. Seterusnya. Okay. Okay, dia adalah dipanggil bolt specification. Okay. 1/4 tu nominal diameter. Okay. Lepas tu, apa maksud nominal diameter? Okay, diameter yang termasuk dengan pitch tu. Yang kepala tak masuk dah. You tengok, kalau you boleh pegang, you boleh tangkap mana-mana bolt yang ada, skru mana yang ada sekarang ni depan mata you. You tengok. Okay. 1/4 tu nominal diameter tu tak masuk kepala. Okay, dia body je, bukan root. Dia punya pitch sekali, dia punya pitching sekali, dia ketebalan skru ni 1/4. Okay, 20 lah threads per inch, maksudnya you ambil pembaris, you ukur, dia ada 20 thread dalam 1 inci. Okay, kali dengan 3/4, panjang dia 3/4 inci, panjang dia sekali dengan kepala-kepala bolt sekali. Lepas tu UNC thread series, dia kan ada UNC, lepas tu ASTM apa semua kan. Lepas tu grade,
Dua tu glass pitch, okay. Lepas tu hex tu, lepas tu material grade 5. Hex tu kepala dia lah, kepala head type dan sebagainya lah. Itu bacaan dalam inci. Dalam metrik pula ada bacaan dia, pitch dan sebagainya, 4.8. Beza dia kat sini, dia bagi tahu pitching tu tinggi mana, kan. Okay, dia ada metrik. Kenapa ada 2 unit? Sebab US dia bangga dengan negara dia, dia tak mahu pakai metrik unit lah, kan. Okay, tak apalah. Okay, tension loaded bolt joint. Okay, FI adalah preload, P adalah total external load applied to the joint, P adalah external load per bolt, PB adalah portion of P taken by bolt, PM portion of P load taken by member, FB adalah resultant bolt load, FM resultant load on member, C adalah fraction of external load carried by bolt, 1 tolak C, fraction of external load, P carried by member, N adalah number of bolt in joint. Okay, apa dia tu? Apa dia ni kat mana ni? Kan? Okay, F1 adalah preload ni, maksudnya you dah ikat dah, kan. You dah pasang dah, you dah ikat kuat dah elok dah. Itu preload, kan. Okay, cuma kalau you bagi external load, itu ada external load lah. Okay, yang tu preload ni kita dah load dah, kita dah ikat dah. Kita habis skru, kita dah ikat elok dah. Dia dengam, dia tak pergi mana, dia dah ikat kuat. Okay, jadi external load ni, tensile load applied to the joint, kan. Kenapa dia pakai tensile load? Okay, satu lagi kenapa dipanggil tensile load, kerana apabila you buat joining tu, sebenarnya batang skru tu dia memanjang tau. Dia memanjang sikit. Bila memanjang tu, kita pun tahu, bila kita masuk ke lab UTM machine, kita pakai UTM, kita buat tensile test, dia tarik lah. Dia tarik tu, dia bukan compress, dia tarik. Okay, most of the part is tension, dia tarik ke depan. Itu dia pakai tensile. Dia pakai perkataan tensile sebab dia tarik, dia mengembang actually. Lepas tu P external tensile load, PB adalah portion by taken by bolt, kan. Benda tu ada 2. Bila kita pasang tu, mestilah pasang ada material 1, material 2. Okay, okay, kalau load taken by member tu maksudnya, kalau kita tengok bolt tu, dia mesti ada washer, dia mesti ada nut dia, kemudian dia ada badan dia sekali, kan. Itu member lah, kan. Okay, lepas tu FB resultant bolt load dan sebagainya. P fraction of nanti kita nak pakai lah kataan ni semua ni. Okay, so stiffness constant, P sama dengan PB tambah PM. Okay, refer balik slide ni, apa dia PB, apa dia PM. Okay, load ni adalah sama dengan load pada bolt dengan load pada member. Load pada bolt sama dengan P yang ni, CP. Kalau you tengok equation ni, dia datang daripada spring punya constant lah, sebab ada K ni, kan. Unit ni you pemati unit, dia akan jumpa balik apa ni, no, bukan. Yang ni ialah CP ialah fraction of the external load, C ialah fraction of external load carried by bolt. Okay, PM adalah yang ni, 1 tolak PC is defined as stiffness constant of the joint, C sebagai KB. C indicate the proportion of external load that we carry. Good design target is around 0.2. Okay, jadi stiffness ni apa? Dia keras. Okay, dia keras. Maksudnya dia tak bengkok, benar lah. Okay, selagi mana dia tak bengkok, dia masih lagi dalam stiffness constant. Okay, apa saja barang lah, kan. You ambil baris ke, you ambil apa sajalah, apa saja kat you, selagi you bending, dia tak bending, dia masih dalam region stiffness constant, dia tak bengkok. Okay, once dia dah bengkok, dia dah over limit. Okay, computation of bolt and stiffness member, steel member clamp using setengah inci ni dapat stiffness, bolt grip dan sebagainya. So C. Okay, tension loaded on bolt joint during preload, bolt is stretched, member C grip are compressed. Nampak? Maksudnya bila you dah ikat elok, keseluruhan bolt tu sebenarnya dia mengembang tau. Okay, you tengok gambar rajah ni, kan. You boleh tengok lah kat meja you boleh bayangkan
kenapa saya kata meja? Sebab mestilah you study atas meja sekarang ni, kan? Kalau you duduk dalam kereta ke macam mana, you tengoklah apa saja. Bila benda tu diikat, okay, actually batang board tu sendiri memanjang tau. Kita tak nampak lah dengan mata kita, tapi sebenarnya dia memanjang. Okay, tapi bila grip tu sendiri, dia punya grip tu compress. Okay, members in the grip compress. You tengok kat mana ada member in grip. You tengok apa yang warna grey, warna gelap sikit ni. Okay, you boleh bayangkan meja you, dia mesti ada material 1, material nombor 2, kan? Yang tu memang dia compress lah. Okay, external load is applied, both stretches in an additional amount, member in grip uncompressed same amount. Okay, ni nampak? Jadi kat sini kita kata, kalau kita letak load, maksudnya kalau dah elok dah, dia ikat elok dah, dia dah elok dah, kemudian you saja kata-kata pi bagi kuat lagi, pi ikat lagi kuat. You ingat kita makin kuat, kita ikat lagi baik. Rupanya opposite dia, rupanya tak baik, kan? Rupanya apa nama, bolt tu dia makin memanjang. Okay, dan tapi dalam masa sama, member in grip dia uncompress, dia tak compress, dia kurang lagi grip dia. Itu kekurangan dia lah. Okay, sebab tu kita kena ilmu sikit. Bila kita letak load tu, kita letak yang elok-elok je, kan? Okay, bolt and member load, resultant bolt load is FP sama dengan PB. Resultant bolt load FP sama dengan PB, fraction of load pada bolt dengan FI. FI stand for what? FI preload. Okay, sama dengan CP tambah FI pada load pada force pada member lebih kecil pada kosong. Okay, resultant load of member is FM pada FM lebih kecil pada kosong. Okay, this result only valid if the load of the members remains negative, indicating members stay in compression. Okay, jadi kenapa dia sama dengan kosong, kenapa lebih kecil pada kosong? Maksudnya dia masih dalam preload. Kalau kamu letak loading tu lebih, maksudnya kamu saja-saja pergi bagi loading yang lebih, ikat lagi kuat, dia akan bacaan force ni lebih pada kosong lah. So tak boleh pakai equation ni, kan? Okay, relating bolt to bolt tension. Okay, the best way to measure bolt preload is by relating budget bolt elevation and calculated stiffness. Usually, measuring bolt elevation is not practical. Okay, measuring the applied load is common using torque wrench. Need to find relation between applied torque and bolt preload. Okay, jadi ya, bila kita nak ikat bolt, dah tentulah kita pakai tangan kita pakai wrench ke, kita pakai drill ke, kan benda tu dia pun pusing, kan? Tangan kita pun pusing juga, wrench pun pusing juga, pakai drill pun, hand drill pun pusing juga, kan? So apa kaitan pusingan tu dia masihkan torque? Okay, apa kaitan torque tu dengan bolt tension? Okay, apa kaitan dia? Okay, jadi kita tengok yang terbaik untuk measure bolt preload by relating budget bolt elongation dengan calculated stiffness. Kita pakai calculation lah. Sebabnya kalau kita nak pergi ukur panjang tu memang tak praktikal lah, sebab mesin tu, barang tu ada dalam mesin, kan? Kalau kita pergi kalau kita ambil pembaris pun, kita pergi ukur pun, dia tak nampak, sebab pembaris biasa dia takat milimeter aja. Ni kita kena dia dalam region milimeter ataupun rendah lagi daripada tu. Sebab dia manjang tu, kita pun tak nampak dengan mata kasar kita. Sebab tu bolt elevation satu tak praktikal. Kerana kita punya pembaris biasa, kita kena pakai micrometer pertama. Yang kedua, bolt tu di dalam mesin. Adakah kita logik kita nak pergi buka mesin? Tak logiknya, kan? So kita pakai torque wrench. Okay, bisa tengok kot torque wrench. Okay, boleh google lah torque wrench tu apa. Okay, so from power screw equation 85, 86. Okay, ada equation ni.
power screw equation ni ada pada minggu lepas punya hari Selasa lepas punya slide. Okay, T sama dengan Fi preload dm diameter of the power screw tu bagi 2, so long second dan sebagainya. You applying tangent ni, apply a washer phase diameter, you dapat torque sama dengan ni. Okay, sama dengan ni. Yalah, equation dia panjang, tapi jangan risau, you already kurang-kurangnya you tahu formula asal untuk torque. Torque adalah force kali dengan radius. Torque tu adalah force dengan radius. Yang ni semua ni adalah derivation je lah, kan? Okay, jadi equation ni pakai untuk torque ni, yang ni. Okay, lepas tu torque untuk Fi depending term in bracket S torque coefficient K. Okay, torque coefficient T sama dengan K FID. Okay, inilah bila kita masuk dengan torque ni, kita tetap kena ada masukkan sedikit coefficient. Okay, kerana yalah, benda tu dia berpusing, kita kena letak jugalah coefficient dia. Okay, FID lah, T sama dengan FID. Dia asal daripada force kali dengan radius. Okay, dan K kita letak satu coefficient. Okay. So typical value for torque coefficient K, kita tengok some recommended value for K for finishes is given in table 815. Ini dia. Region K sama dengan 0.2 for other cases. Okay, so for condition K untuk non-plated black finish 0.3, zinc plated, lubricated, cadmium plated, Bowman anti-seize, Bowman grignard. Okay, ni kita tengoklah apa dia ni. Okay, distribution of preload versus torque. Preload, major preload for 20 tests of same torque has considerable variation. Okay, means value of 34.3 kN, standard deviation of 4.91. Ni orang buat kajian lah. Orang buat kajian tentang loading dengan torque. Maksudnya tujuan apa orang buat kajian ni? Supaya kita tak terlebih bagi loading. Okay, value yang lebih kurang average value adalah 34.3 kN, lebih kurang 34,300 Newton, lebih kurang 3430 kg. Okay, of load. Okay, kita jangan lebih pada tu lah. Okay, of course, maksudnya kalau sampai loading terang ni, setara ni punya loading, tangan tak boleh punya. Tangan kamu tak boleh punya sampai sekuat terang ni, kan? Mesti kita pakai mesin, kan? Mesin hand drill ke apa lah, kan? Okay, jangan lebih pada loading ni lah. Okay, jadi bila kita buat dengan torque range tu, kan, dia punya load jangan lebih pada 34.3 lah. Okay, same test with lubricated result. P value for P value is 34.18 with unlubricated, dan standard deviation of 2.88 for unlubricated. Okay, nampak? Kalau kita pakai lubricated, kita boleh pakai 34.18, unlubricated 34.3. Maksudnya tak lari banyak lah. Lubrication that make little change over average preload versus torque. Lubrication finally reduces the standard deviation of preload versus torque. Okay, so kalau kita letak lubrication, kita tak payah ikat kuat sangat, dia dah kuat lah, kan? Okay, sebab sifat lubrication tu lah sendiri. Okay, kita tengok soalan. Okay, example 83 ni. Okay, 34 inches 16 UNF kali 2.5 inci SAA grade 5 volt is subject to load of PE of 6 KIP in a tension bolt. KIP ni adalah satu unit lah. Satu unit dipakai dulu punya unit, kan? Okay, dulu punya unit dia pakai KIP. Sekarang ni orang pakai PSI lah, kan? Okay, ataupun megapascal. Orang tak pakai KIP dah. Okay, tak apalah, kita meraihkan yang load bacaan yang dulu-dulu punya ni. Okay, initial bolt tension if Fi sama dengan 25 KIP. Bolt and KIP nak conversion nanti boleh google kan lah. Memang ada conversion KIP apa-apa dengan megapascal semua ni, kan? Bolt and joint stiffness KB sama dengan 6.5, and KM sama dengan 13.8.
respectively. Determine the preload and service load stress in bolt. Compare this to the SEA minimum proof strength of bolt. Okay, specify torque necessary to develop preload. Specify torque necessary to develop preload. Okay, with F sama dengan FC sama dengan 0.015. FC ni apa? Merujuk pada friction pada collar, kan, kepala bolt tu. Okay. Okay, so preload stress is stress sama dengan yang ni FI 25.0.3 kPSI. Nampak ah? Tadi soalan dia bagi apa? KIP. Dia bagi KIP. Tapi dalam jawapan dia pakai KPSI. Jadi is a same unit. Dulu tu generasi dulu dia pakai KIP. Orang tak pakai dah KIP sekarang ni. Orang pakai PSI. Okay, tak apa, you jangan risau, you boleh convert je. Banyak conversion di dalam Google, you convert saja. Okay, preload stress is FI 25 bagi 0.3 dapat 67.02 kPSI. Okay, stiffness constant is C sama dengan yang ni 0.3. Stress under service load is yang ni. Okay, stress under service load 72.17 kPSI. From table 89, SAE minimum proof strength of is SP sama dengan 85 kPSI. The preload and service load stresses are respective 25.21 and 50% less than the proof strength. Okay, so yalah, bila satu bolt tu kita jangan lebih pada proof strength. Kalau lebih, patah terus. Dia tak bengkok-bengkok, dia patah terus. Okay, so service load asalkan jangan lebih pada proof strength, okay lah, boleh pakai lah, kan. Okay, so torque necessary to achieve this preload is T sama dengan constant FI T tu, additional load kali dengan D. Okay, dapat equation dia, dapat 3750 pound per inch. Minor diameter can determine by minor area interval 82 thus DR sama dengan ni, thus mean diameter is DM, lead angle sama dengan tangent. Okay, dan sebagainya. Kita dapat torque sama dengan berapa. Okay, yang ni nak fahamkan ni, bila masuk dengan angle ni, nak fahamkan jawapan untuk yang ni, you kena balik buka pasal dalam slide yang sama di pasal power screw. Pasal power screw, kerana dalam power screw tu dia ada equation macam mana dia terbitkan angle-angle ni, kan. Okay, just tengok balik pada slide awal-awal tentang power screw, study balik, you akan tengok lead angle tu apa dia. Okay, then torque sama dengan 5.3% less than value found in part B lah. Then axial stress, okay, ni pun ada equation untuk tension loaded bolt joint, static factor of safety. Dia ada axial stress, dia ada leading factor of safety, ada load factor, ada joint separation factor. Okay, axial stress obviously you tahu bila you ikat bolt tu sebenarnya dia menolak ke bawah. Perbuatan menolak ke bawah tu adalah axial stress lah. Okay, factor of safety yang ni kita tentukan sendiri. Kalau kita tengok application tu, kita nak pakai kat mana. Macam contoh saya bagi tadi pressure vessel, kan, tong gas kat rumah lah. You bayangkan tong gas you terbakar kat rumah. Terbakar tau. Tong gas biar minta simpang lah, tapi rumah terbakar. Bila rumah terbakar, dia terbakar dekat dapur terbakar lu. Bila kat dapur terbakar, kan, adakah tong gas kita ni boleh tahan kekuatan api tu, api yang mengembang dalam tu? Jawapan dia boleh. Tong gas besi yang berat tu, okay, tong gas besi yang berat tu orang dah buat kajian boleh tahan. Okay, tetapi kalau tong gas yang kecil-kecil tu, yang ringan-ringan tu, sekarang ni datang dalam pasaran tong gas yang ringan, kan. Orang buat kajian, tempat pusat kajian tu yang saya tahu, setahu saya di utara Malaysia ni dekat Sirim, Matampau. Ini is a real story. Saya pun pernah melawat student praktikal. Senior you yang buat praktikal kat sana, ada tempat untuk nak buat kajian tentang tong gas. Jadi datanglah tong gas yang moden ni, yang lebih ringan, dia gunakan composite. Okay, dia boleh tahan. Tapi kalau berlaku kebakaran di rumah ataupun dalam kereta apa semua, memang terbakar lah, memang meletup lah tong gas tu, kerana dia tak tahan panas, kan. Okay, itu antara cabaran dia lah bila kita dealing dengan composite material sebab tahan panas. So jawapan dia tetap lagi, masih lagi orang di rumah biasa ni, orang pakai tong gas yang besi yang berat tu. You angkat pun lama-lama tangan naik muscle lah, kan. Okay,
Jadi the load factor uh, uh, kita pakai NL sama dengan strength S tu stand for strength. Okay. E tolak Fi bagi CB dan joint separation factor adalah N not Fi bagi 1 tolak C lah. Okay. Recommended preload. Okay. Preload ni 0.75 FP. FP ni adalah force pada port tu. Okay. For non-permanent connection, reuse fastener. Yang 0.90 untuk permanent connection. Okay. Jadi preload ni kita tahu kalau kita dah pakai, kalau kita dah buka tutup kita pakai 0.75. Maksudnya kalau kita set pada rash tu kita set 0.75 lah, jangan lebih dia punya kekuatan port tu sendiri kan. Kalau lebih kekuatan port tu sendiri akan jadi masalah, akan jadi track dia akan rosak lah, track akan haus lah, macam-macam lah kan. Okay. Jadi FP sama dengan ATSP lah question dia. Okay, last adalah 845 dah. Kita go through this equation and then kita dismiss lah kelas ni. Okay. Figure 819 is a cross section of grade 25 cast iron pressure vessel. In total of nut and bolts are used to resist a separating force of 36 kip. Determine KB, KM and C. Okay.